Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua. Saya manggun untuk mengambil bahagian dalam Belanjawan 2013 yang gagal menangani 3 isu utama, iaitu tentang bagian diputuskan pagi tadi 30 minit selepas 2 pembahasnya. Just to remind. 30 minit. Oh, macam ni kena laju sikit. Tapi sebelum saya mulakan ucapan saya hanya nak rujuk dengan ringkas pada tuduhan yang dibuat oleh Yang Berhormat tadi, yang saya rasa tidak betul, dan membetulkannya kerana kalau kita lihat jawapan yang diberikan oleh pihak Kementerian Kewangan bahawa di antara 2001 hingga 2008, ini hanya 2001 hingga 2008 saja, Pulau Pinang menyumbangkan 25.7 bilion ringgit daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Custom. 25.7 bilion. Tapi hanya diberikan oleh Kerajaan Persekutuan sebanyak 794 juta ringgit, iaitu hanya 3%. So ini adalah jawapan rasmi daripada pihak Kementerian Kewangan. Dan itulah sebab tadi saya ingin menanyakan mana beliau dapat maklumat, kerana jawapan bertulis yang kita terima adalah jauh berbeza dengan jawapan yang diberikan. Dan ini ialah di antara 2001 untuk 2008. I have an answer, Yang Amat Berhormat. Dan oleh itu saya rasa adalah perlu bahawa kita dapat maklumat yang betul. Saya ada jawapannya. Kalau kita tak dapat maklumat yang betul, yang berlainan, kerana saya tak guna untuk minta Yang Berhormat. Saya ada jawapan daripada Kementerian Kewangan di sini. Saya rasa kena ikut peraturan. Kena minta dia duduk dulu. Saya ada untuk maklumat, saya ada jawapan. Duduk dulu. Jangan belit-belit di sini. Duduk dulu. Yalah, saya ada jawapan. Duduk dulu. Kerana yang penting ialah kita nak dapat jawapan daripada menteri. Bukan mereka yang bukan menteri tapi nak belum jadi menteri lagi, kesian. Kita tak mau mereka yang lagap jadi menteri, tak guna. Saya ada kita jawapan nak dapat jawapan daripada menteri. Kerana kalau kita lihat Tuan Ketua, 2001 hingga 2008 berbanding dengan apa yang diberikan oleh pihak Kerajaan Persekutuan, jauh berbeza. So untuk memastikan kita dapat maklumat yang betul, kalau kita back and forth, tadi Yang Berhormat tadi bila beliau berikan ucapan, beliau tak mau bila saya bangun untuk memberikan laluan jelas, kerana beliau tahu saya ada maklumat sedemikian di mana kita ada jawapan bertulis. So kalau kita terus macam ini, tengok Selangor, kita cakap Selangor menyumbangkan 2,834 ribu juta ringgit, bukan, ini daripada pemberian 2.8 bilion, tapi yang mereka sumbangilah 83.5 bilion. 83.5 bilion terima 2.8 bilion. Ini di antara 2001 hingga 2008. Yang bermakna kalau dari segi peratusan yang diterima oleh Selangor hanya 3.4%. So di sini kalau kita lihat jumlah yang diberikan oleh Kementerian Kewangan, kita tak tahu apa yang sebenarnya maklumat yang tepat. Kerana yang kita dapat maklumat adalah sekian begitu saja. Dan tadi kalau betul ada 60 bilion bagi kepada Selangor ataupun 20 bilion dibagi kepada Pulau Pinang, kita tak payah begitu susah payah ini. Mana ada. So itu sebab lebih baik kita jangan buang masa kepada mereka yang lagak-lagak ataupun nak tunjuk-tunjuk pandai. Tak perlu. Biarlah kita seimbang secara serius. Yang tadi Yang Berhormat ni pun bukan menteri, timbalan menteri pun bukan. So lebih baik kita berbincang dengan pihak Menteri Kewangan, apakah jumlah sebenarnya, supaya kita boleh lihat macam mana wang sumbangan yang diberikan oleh setiap negeri dapatlah diagihkan dan dapat dipulangkan secara betul. Saya rasa ini baru patut. Dan saya sebut dengan penuh hormat di sini, kerana kita tak mau diberikan maklumat yang tidak tepat. Dan saya harap bahawa Kementerian Kewangan mereka berdasarkan maklumat betul.
Janganlah kita main-main kerana tujuan ataupun sebab-sebab politik untuk cuba putarbelikan apa yang sebenarnya berlaku. Kerana ini adalah salah satu jawapan yang kita terima, dan juga ada beberapa jawapan bertulis yang kita terima di mana ia jelas menunjukkan tidak adalah setimpal dengan sumbangan yang diberikan oleh pihak kerajaan negeri. Di sini tentulah sekiranya ada apa-apa projek pembangunan daripada kerajaan persekutuan, kita terima kasih. Kita sudah ulang banyak kali, baik daripada yang berhormat daripada Kepala Batas bila beliau melancarkan projek jambatan kedua Pulau Pinang. Ini kita terima kasih. Tapi sekiranya tidak, kita kena sebut tidak. Kita tak boleh cakap hitam jadi putih, putih jadi hitam. So kita harap biarkanlah kita berbahas dengan bernas, kerana ini adalah fakta. Janganlah pergi berayau-rayau ke satu dunia sampai ke akhirat ataupun ke neraka kita pun tak tahu. So tak guna macam ni. So saya sekali lagi saya ingin menyatakan bahawa yang penting, adakah belanjawan kali ini adalah ia betul-betul berjiwa rakyat atau hanya untuk kronik saja. Saya telah buat satu perkiraan secara ringkas di mana saya lihat berapa banyak diberikan kepada rakyat Malaysia kalau ia adalah benar-benar belanjawan berjiwa rakyat, dan berapakah yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung memberikan manfaat kepada kumpulan kronik. Dan mengikut pengiraan saya, kalau cakap diberikan terus kepada rakyat, baik BRIM, baik RM100 kepada pelajar-pelajar dan sebagainya, jelas yang diberikan kepada rakyat kira-kira 4.2 bilion. Give or take 800 bilion tak apalah. 4.2 bilion. Kita cakap mungkin kira-kira 5 bilion yang dibagi kepada kronik. Tuan ini betul. Saya kira di sini hampir 11 bilion. Hampir 11 bilion. Biar saya senaraikan satu persatu di mana datangnya jumlah sedemikian. Yang pertama, kalau kita lihat, ia dianggap sebagai satu belanjawan pilihan raya kerana jelas bertujuan untuk memberikan hadiah atau wang untuk membeli undi menjelang pilihan raya ke-13, yang saya rasa merupakan satu pilihan raya yang paling hangat dalam sejarah Malaysia. Dan sungguh pun kalau kita lihat secara luaran, gambaran yang diberikan adalah bahawa betapa banyak wang telah diberikan, baik BRIM, baik itu voucher buku untuk penuntut universiti dan sebagainya, untuk telefon bimbit pintar juga. Tetapi tidak ada sebarang tindakan keras ke atas masalah utama yang dihadapi oleh Malaysia, iaitu rasuah. Tadi yang berhormat sebelum ini juga menyatakan mana datangnya jumlah 26 bilion yang kita boleh jimatkan kalau kita hapuskan rasuah. Saya rasa beliau mungkin kena rujuk kepada yang berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, kerana yang berhormat Menteri sendiri yang mengakui bahawa kalau rasuah dihapuskan, Malaysia boleh jimatkan 26 bilion ringgit. Ini diakui oleh Menteri di depan kacamata televisyen, di depan radio, beliau menyatakan sedemikian. So saya harap perkara ini jangan cuba cakap bahawa kita hanya platform tin air dengan izin, atau kita hanya mereka-reka jumlah ini. Ini tak direka cipta. Itu adalah diakui oleh seorang Menteri Kabinet. Sekali lagi menunjukkan bahawa beliau sebagai seorang yang bukan ahli kabinet cuba lagak macam seorang Menteri Kabinet. Di sini kalau kita lihat jumlah semua program pemberian wang 4.2 bilion. Program yang memihak kepada kroni-kroni hampir 11 bilion. 400 juta ringgit telah diperuntukkan di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk 1MDB.
kita tak tahu berapa banyak wang ini telah digunakan untuk kepentingan Barisan Nasional. Pembelian aset tenaga kepada Tanjung 8.5 bilion, Genting Sanian 2.3 bilion, saya rasa telah dirujuk tadi oleh Yang Berhormat Perkhidmatan PAU, dan ini saya rasa adalah sesuatu yang banyak dipertikaikan. So yang 400 juta ringgit di satu MDB, jelas saya rasa menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah, macam mana wang ini dibelanjakan? 582 juta ringgit untuk membayar pampasan kepada pengusaha tol, di mana 343 juta ringgit adalah bayaran biasa dan 239 juta adalah bayaran one off. Saya rasa ini jelas hanya memberikan manfaat ataupun satu faedah kepada pengusaha tol, nah bukanlah rakyat Malaysia secara amnya. Di bawah NKRA jenayah pun merupakan satu persoalan besar, kerana semua pun 600 juta ringgit telah diperuntukkan untuk memerangi jenayah, tetapi daripada jumlah ini 272.5 juta telah diperuntukkan untuk memberikan persepsi yang lebih baik tentang prestasi polis, iaitu untuk membolehkan rakyat merasa puas hati tentang prestasi polis untuk memerangi jenayah. Ini menimbulkan persoalan. Kan ini betul. Mengapakah wang 272.5 juta ringgit ini tidak boleh diberikan terus kepada anggota polis? Mengapa pula perlukan belanja wang 272 juta ringgit untuk memberikan satu presentation dengan izin atau satu packaging supaya rakyat boleh rasa lebih puas hati? Sungguh pun mungkin bukan betul-betul selamat, tapi kerana publicity, packaging, rasa selamat. Saya rasa itu bukan tujuan pembelanjaan wang untuk memerangi jenayah. Dan di sini saya ingin mencanangkan bahawa jumlah ini digunakan untuk beli itu motosikal, kereta ronda. Macam baru-baru ni 20 juta ringgit untuk membeli 1000 motosikal, di mana setiap sebuah motosikal RM20,000. Mengapa tak boleh tambah 272 juta ringgit untuk minta konsultan market survey, iklan dari surat khabar bahawa Malaysia selamat, Malaysia selamat. Sungguh pun tak selamat, tapi dalam publicity di media, TV dan surat khabar semua boleh kena tipu. Saya rasa itu bukanlah sesuatu yang memberikan manfaat kepada rakyat, tetapi sebaliknya mudaratkan keadaan yang sebenarnya. Dan 272 juta ini kalau dibagi kepada pihak iklan, konsultan, saya rasa tidak kena pada tempatnya. Pada masa yang sama, kita keempat, 2.5 bilion diperuntukkan untuk PPP atau dengan izin Public Private Partnership. Dan ini jelas hanya memberikan manfaat kepada projek-projek kroni seperti Tanjung Agas Oil and Gas and Maritime Industrial Park di Pekan, di mana 150 juta ringgit telah pun dibelanjakan, dan 300 juta ringgit telah pun dijanjikan untuk giving, itu taman industri giving di luar Kuantan. Ini saya rasa jelas 2.5 bilion, sesuatu yang amat besar. Yang kelima, 386 juta ringgit telah diperuntukkan untuk menubuhkan 57 lagi krib ataupun kedai-kedai rakyat satu Malaysia di Sabah dan Sarawak. Nah, kita nak tanya, mengapa untuk membuat atau membuka satu kedai 57 kedai perlukan 386 juta ringgit?
Itu sesuatu jumlah yang sangat besar. Adakah satu kedai perlukan kira-kira berapa? Itulah, saya pun tak percaya. Satu kedai hampir 7 juta ringgit. Indra Mahkota bangun. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Saya rasa apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi betul-betul menjawab persoalan yang panjang diperbangkitkan oleh Rembau tadi. Tapi sayang dia dah tak ada dalam Dewan. Yang kata pembaziran tadi, semua yang disebut oleh Yang Berhormat Bagan tu membayangkan pembaziran, perbelanjaan yang tak perlu. Sebab tu saya heran Yang Berhormat Bagan, Perdana Menteri sendiri pun janji tempoh 4 bulan diperlukan untuk mengemukakan laporan penyiasatan, kata isu penyelewengan dan rasuah dan ketirisan. Janji 4 bulan kata nak bentang dalam Dewan. Kes penyiasatan 3B, betul Yang Berhormat Bagan tentu ingat 3B yang dikatakan akan dibentang dalam Dewan, hasil siasatan di mana kerajaan beriria kononnya nak tutup kelemahan rasuah dan sebagainya. Tapi sampai sekarang hampas pun tak ada. Saya nak tanya Yang Berhormat Bagan, apa pandangan Yang Berhormat Bagan dalam belanjawan ni? Janji serupa juga katanya akan ditepati. Saya rasa diulang semula janji yang tidak mungkin ditepati sampai bila-bila. Saya nak tanya pandangan Bagan. Terima kasih. Saya memang setuju dengan pandangan yang diberikan tadi oleh Yang Berhormat. Dan di sini saya rasa adalah jelas bahawa itu pihak kerajaan, dia ingat bila dia buat satu pengumuman, rakyat akan lupa. Rakyat tak lupa, kerana pemimpin dan wakil rakyat, Pakatan Rakyat tak akan lupa. Dan saya percaya sungguh pun pihak Kerajaan Persekutuan bahawa menyatakan bahawa untuk memerangi rasuah, mereka bersedia untuk melantik 100 pegawai tambahan setiap tahun, sehingga cukup genap 5,000 anggota untuk memerangi rasuah dan menurunkan keadaan atau menurunkan tangga itu kadar persepsi indeks di bawah Transparency International yang sekarang duduk ke tempat ke-60. Tetapi selagi peristiwa seperti yang disebut tadi dan juga begitu banyak wang yang dibelanjakan tanpa sebarang accountability terus berlaku, saya rasa boleh lantik lebih 100 orang pegawai setiap tahun ataupun setiap bulan. Jangan cakap setiap tahun, setiap bulan, saya rasa pun tidak berkesan. Dan di sini seperti yang saya nak berikan satu perbandingan, di dalam tahun 2012 Perdana Menteri menyatakan bahawa 85 kedai krim di Semenanjung Malaysia akan ditubuhkan dengan peruntukan 40 juta ringgit, iaitu kira-kira untuk setiap buah kedai 470,000 ringgit. Itu pun kira mahal lah, 470,000 ringgit setiap buah kedai. Kita pun rasa mahal buka kedai 470,000 ringgit. Tak apalah, tapi sekurang-kurangnya ada buka, kita tengok. Tapi sekarang 57 kedai krim untuk peruntukan 386 juta ringgit, bermakna setiap kedai 6.7 juta ringgit. Ini kedai apa? Adakah kedai di mana akan ditawarkan barang-barang mewah? Saya rasa ini lari daripada tujuan utama krim ditubuhkan. Dan kalau kita berbanding setiap buah kedai 6.7 juta ringgit berbanding dengan 470,000 ringgit di Semenanjung Malaysia, satu peningkatan 15 kali ganda. Saya harap bahawa pihak berkenan bolehlah memberikan penjelasan, kerana kalau ini tidak dijelaskan dengan betul, kita bimbang mungkin wang sedemikian akan diselewengkan untuk tujuan yang tidak diingini. Ini saya rasa boleh menimbulkan banyak pertanyaan, bukan seperti yang Berhormat Indra Kayangan sebut tadi. Tapi lebih teruk, sekarang apa yang disebut tadi tak diselesaikan, tak ditangani. Sekarang jadi lebih teruk, 15 kali ganda. Ini yang saya tak faham. Adakah ini sebenarnya untuk membantu rakyat ataupun membantu kroni-kroni saja?
Yang keenam, di mana kroni dapat manfaat ialah peruntukan RM300 juta untuk penguasaan pengurusan sisa pembejat. Jelas ini hanya memanfaatkan syarikat-syarikat kronis seperti Alam Flora, Southern Waste Management, Idaman, dan apabila perkhidmatan mereka kurang memuaskan seperti yang berlaku di Kedah, kita terima, kita ada dengar banyak aduan dibuat di negeri Kedah, dan tidak sebarang tindakan boleh diambil oleh kerajaan negeri kerana kesemuanya di bawah kuasa Kerajaan Persekutuan. Dan oleh sebab itulah Pulau Pinang dan negeri Selangor bimbang tentang prestasi itu syarikat-syarikat tersebut. Itulah sebabnya Pulau Pinang dan Selangor telah membuat keputusan untuk menguruskan pengutipan sampah dan juga kerja-kerja yang berkaitan. Dan saya difahamkan Perak pun tidak bersetuju kerana bimbang tentang masalah yang sama. Itu kerana mereka takut nanti hilang kuasa di Perak. Tapi kalau BN terus menang di Perak, saya rasa mereka pun akan terimalah. Ini yang keenam. Yang ketujuh, yang terakhirnya, saya rasa itulah yang paling besar. Saya rasa BRIM adalah sesuatu usaha yang baik untuk membantu golongan miskin, sekiranya ia benar-benar ikhlas. Sekiranya ia benar-benar ikhlas. Dan kalau ia ikhlas, saya ingin meminta Yang Maha Berhormat Perdana Menteri, berikan BRIM setiap tahun. Janganlah hanya diikat dengan musim pilihan raya saja. Awal tahun ini bagi untuk pilihan raya, tahun depan bulan Januari bagi juga kerana menjelang pilihan raya yang akan datang. Kalau benar-benar ikhlas, saya harap bolehlah bagi setiap tahun untuk menunjukkan komitmen kepada golongan yang berpendapatan rendah. Dan saya harap juga bahawa prosedur yang dikenakan bolehlah disemak semula supaya tidak berlaku sebarang penyelewengan. Dan saya sebut perkara ini kerana kita ada baca surat khabar, ada seorang datuk daripada negeri Pahang, Datuk MCA. Saya tak mahu sebut nama dia, semua tahu nama dia lah, tapi saya tak mahu sebut nama dia. Mungkin Yang Berhormat Indra Kayangan tahu. Sorry Indra Mahkota tahu. Indra Kayangan pergi polis lagi, baru balik polis. Seorang Datuk MCA begitu miskin sampai perlu dapat BRIM RM500. Betul tak? Betul lah. Yang ini yang saya tak faham. Adakah Datuk MCA begitu miskin? Kalau macam ini mungkin kita boleh kutip derma untuk sama dia lah. Saya rasa semua pun sudi untuk berderma. Setuju kita derma sama dia. Tapi adakah dia begitu miskin sampai dia layak untuk dapat BRIM RM500? Sila. Terima kasih Muhammad Bagan. Saya tahu cerita ni, tapi ada satu cerita lain. Dia ni yang tukang bagi voucher BRIM. Wife dia ada beg tangan yang mahal-mahal, harga RM20,000 satu, ada koleksi 20 buah beg. Ini yang perbandingan antara seorang yang miskin dengan yang terlebih-lebih kaya. Yang ini kita tahu Yang Berhormat, apabila pencuri masuk rumah dia, dia pergi buat laporan polis, dia beritahu barang-barang yang hilang dan disiarkan oleh akhbar. Ini perbandingan antara pemimpin MCA di negeri Pahang yang Yang Berhormat sebut tadi. Ada dua karakter yang sangat berbeza, satu yang miskin, satu yang terlebih kaya. Yang Berhormat, terima kasih. Lihat, yang miskin dan yang teramat kaya sama-sama pun boleh terima RM500. So adakah ini sesuatu sistem Barisan Nasional yang berjiwa rakyat, di mana bila dia nak bantu orang miskin, yang kaya pun boleh dapat manfaat? So saya rasa itu yang hendak dibetulkan oleh pihak Pakatan Rakyat. Nah, saya sebut di sini untuk meminta bahawa kita boleh buat bayaran setiap tahun tanpa ini betul. Kerana kalau pihak Kerajaan Persekutuan untuk membina yang asalnya nama Kuala Lumpur International Financial District,
kemudian ditukar nama kepada Tun Razak Exchange. Insentif cukai selama 10 tahun boleh diberikan. Saya rasa itu satu jumlah yang besar. Kalau kita lihat GDP sebanyak 26 bilion dengan kadar cukai sebanyak 25%, insentif ini bermakna, ini yang saya nak dapat kepastian lah, berapa banyak cukai yang akan kurang dikutip. Adakah ini bermakna kalau kita lihat secara kasar 26 bilion GDP, kalau insentif 10 tahun 25% cukai, bermakna 6.5 bilion tidak akan dikutip selama 10 tahun ini oleh pihak Kerajaan Persekutuan. Kalau kita ambil kira ketujuh perkara yang saya sebut tadi, semua akan memberikan kita jumlah sebanyak 10.9 bilion, iaitu 2 kali setengah lebih besar daripada 4.2 bilion yang diberikan oleh Belanjawan 2013 Barisan Nasional kepada rakyat biasa. Yang kroni dapat manfaat hampir 11 bilion. Kepada rakyat biasa menerusi BRIM lah, dan krim saya rasa pun ada masalah, dia krim ada masalah sikit. So berbanding dengan 4.2 bilion yang diberikan kepada rakyat biasa, saya rasa ini 2 kali setengah. Dan saya rasa kita masih tunggu laporan Ketua Audit Negara untuk melihat apa lagi pembaziran, apa lagi penyelingan, apa lagi amalan-amalan rasuah dan tidak sihat yang akan berlaku. Dan saya percaya bahawa perkara sedemikian akan menimbulkan banyak persoalan tentang iltizam Kerajaan Persekutuan untuk terus memerangi rasuah. Minta penjelasan. Terima kasih. Yang Magan, terima kasih. Yang begini cara yang paling baik, minta baik-baik. Dan macam tadi tu. Ya, dia terima kasih. Dia bergantung pada keadaan dan suasana tu. Saya minta maaf, Cik. Ya. Yang betul, ya. Bagan menyentuh tentang jangkaan kita terhadap laporan audit. Hari yang kedua kita berbahas, hari pertama kita berbahas, laporan audit belum ada di depan kita. Saya tengok dalam laporan perbelanjaan, anggaran perbelanjaan ini, audit diberikan 147 juta untuk melaksanakan tanggungjawab menyediakan laporan. Dan saya jangka pejabat Ketua Audit Negara dah tahu kita akan mula berbahas pada minggu ini. Jadi kenapa? Kenapa? Dan tahun lepas kita ada pengalaman lewat. Kenapa mereka tidak bersedia untuk menyediakan laporan ini sebelum sidang bermula, supaya ianya dapat diletakkan di atas meja kita? Adakah pada anggapan Bagan, Jabatan Audit tidak melaksanakan tugasnya dengan rapi sehingga kita gagal mendapatkan laporan tepat pada masanya dengan 140 juta peruntukan ni? Tadi Puan betul. Saya rasa tanggapan ini mungkin akan diberikan, tetapi sebenarnya pihak Ketua Audit Negara telah siap laporannya. Sebagai satu contoh, untuk Kerajaan Negeri Pulau Pinang, kita telah terima itu laporan lebih sebulan lepas. Tetapi Pulau Pinang rela mendedakannya kepada umum, tetapi kita kena hormat Konvensyen Parlimen kerana mesti dibentangkan di Dewan Undangan Negeri ataupun di Parlimen. Dan semua pun ia dalam tangan saya, dan saya mahu mendedahkan kepada orang awam, tetapi kerana ia belum dibentangkan, saya tak boleh berbuat demikian. Dan oleh itu, soalan saya Bagan, sekali lagi sambung sikit, kenapa tidak dibentangkan di depan kita pada masa ini? So itu untuk yang pembahasan? Itu yang saya siapa yang menghalang? Itu yang saya nak jawab, iaitu bahawa Ketua Audit Negara sudah siap. So masalah bukan dengan Ketua Audit Negara, mereka buat kerja secara profesional. Masalahnya ialah pihak kerajaan tak mau dedakan dengan lebih awal. Ya, sila. Adakah yang setuju bahawa masalah kerajaan itu satu lah, tapi masalah kerajaan lebih masalah di parlimen ini. Parlimen yang sepatutnya bila audit telah siap laporan dia, seharusnya dia menyerahkan kepada
speaker kepada parlimen, dan parlimen yang harus meletakkan dan memberikan kepada ada di parlimen. Jadi bagi saya Kalau bahawa naskah tu belum ada, Yang kalau Amat. ini tidak dilaksanakan, maknanya ini satu mencemarkan nama baik Yang Amat, institusi parlimen dan juga kursi tak speaker. boleh tuduh macam tu. Kalau Tak, naskah itu tak saya ada. tanya, saya bukan tuduh. Oh. Saya tanya, adakah juga Tuan Speaker juga boleh memberikan penjelasan di dalam perbahasan yang dibuat oleh Yang Berhormat di Perabatan, sebab ini menyentuh nama baik institusi parlimen dan kursi speaker. Supaya kita jelas, kita tidak ada tangkapan buruk kepada speaker ataupun kepada parlimen. Sebab benda itu dah siap. Jadi dah siap, sepatutnya kita sampai seiring sama dengan pembentangan bajet. Ya, sekali. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Sebenarnya saya juga merujuk pada rakan-rakan yang bertugas di kementerian dan juga Jabatan Audit terutamanya. Mereka juga memberi pengesahan bahawa sebenarnya setiap tahun laporan audit telah pun diselesaikan, dibentangkan dengan jayanya sekitar bulan 9 setiap tahun. Bulan 9, bulan September. Ini adalah standard biasa tahun berikutnya. Jadi Yang Berhormat Bagan, saya juga bersetuju dengan Yang Berhormat bahawa perkara ini memang benar telah pun dikemukakan bagi pentadbiran Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah pun diserahkan, dan sekaligus nampak gaya kita juga terpaksa menyatakan pandangan kita tidak menyalahkan Jabatan Audit kerana mereka telah pun melaksanakan tugas mereka dengan baik. Cuma ada satu perkara yang kita tidak tahu kenapa untuk kaedah membentang dalam Dewan Parlimen ni perkara itu tidak boleh dilaksanakan dengan masa yang sepatutnya, dan ada rahsia tertentu. Barangkali Yang Berhormat Bagan boleh mengulas atau memberi pandangan dalam hal ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa ini kemusykilan ini baru boleh dijawab oleh pihak berkenaan, dan saya pun setuju dengan rakan-rakan saya tadi. Mungkin penjelasan boleh diberikan oleh pihak speaker tentang perkara ini, yang saya rasa kita boleh dapat satu gambaran yang jelas dalam perkara ini. Menteri telah pun membuat kenyataan Ya. awam mengenai perkara ini, Yang Amat. Tapi kalau boleh dengan lebih lanjut, kerana ini adalah berkepentingan awam, bila pelaporan siap, mengapa ia harus disimpan? Kerana selalunya kita menyatakan bahawa justice delayed is justice denied. Sama juga dengan accountability denied is accountability deprived. So dengan izin, saya hanya ingin sebut dua perkara. Ya, dua perkara yang saya ingin sebut ialah, satu ialah berkaitan dengan utang negara yang telah naik daripada 2008 sebanyak 266 bilion kepada 502 bilion tahun ini. Dan ini tidak mengambil kira contingent liabilities yang melebihi 100 bilion. So kalau kita campur kedua-dua sekali, bermakna utang Kerajaan Persekutuan adalah melebihi 602 bilion atau lebih 17,000 ringgit setiap rakyat Malaysia yang berutang, tak kira orang dewasa ataupun kanak-kanak, asalkan ada maikat utang 17,000 ringgit. Dan itu adalah sesuatu perkara yang memang membimbangkan rakyat. Dan oleh itu, kalau terus dengan perbelanjaan sedemikian menerusi defisit, adakah ini suatu perkara yang pihak Kerajaan Persekutuan rasa selesa? Dan saya rasa kita nak mengingatkan pihak Kerajaan Persekutuan, mungkin pihak kementerian atau Kerajaan Persekutuan rasa selesa, tapi rakyat tak rasa selesa dengan peningkatan utang yang begitu tinggi ini. Dan dalam perkara yang sama, kita sebut tentang tujuan utang ini naik. Kalau tujuan utang ini naik ialah untuk projek-projek yang memberikan manfaat kepada rakyat, saya rasa ini boleh diterima. Tapi bila kita lihat yang kebanyakannya memihak kepada kroni-kroni, saya rasa ini menimbulkan banyak pertanyaan. Kerana kalau sebut ini adalah belanjawan berjiwa rakyat, tapi sebenarnya kalau lihat daripada jumlah, lebih dua kali ganda adalah lebih memihak kepada kroni-kroni. Memang indah khabar dari rupa. Dan oleh itu, saya sekali lagi meminta bahawa jalankanlah program-program yang berjiwa rakyat, seperti menghapuskan tol Lebuh Raya Utara Selatan. Ia tidak akan membebankan mana-mana pihak, tidak akan membebankan pihak rakyat dan juga Bursa Malaysia, kerana baru
didengar bahawa kalau hapuskan tol Lebuh Raya Utara Selatan, berusaha Malaysia mungkin akan runtuh kerana ia melibatkan syarikat yang disenaraikan dalam berusaha Malaysia. Saya tak faham macam mana plus, kalau hapuskan tol plus ada kaitan dengan berusaha Malaysia, kerana plus sekarang bukanlah disenaraikan dalam berusaha Malaysia lagi. Dengan izin is already taken private. Dia telah pun diswastakan. So kalau dia bankrupt pun, bukan cakap dia bankrupt lah, tapi sekiranya dia bankrupt pun tak ada kesan langsung ke atas bursa Malaysia kerana sudah delisted. So oleh sebab itu saya harap tolong berikan gambaran yang betul. Kalau tol dihapuskan sepanjang Lebuh Raya Utara Selatan, ia tidak ada kesan ke atas bursa Malaysia, mungkin ada kesan ke atas plus, tapi pasti ia ada satu plus point untuk 28 juta rakyat Malaysia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Yang Ketua, dan kita harap bahawa marilah kita pastikan bajet berjiwa rakyat hanya boleh dilaksanakan menerusi Pakatan Rakyat. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Tebrau.